Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 3 Disember 2021. Pastinya tarikh hari ini tarikh yang cukup bermakna buat kita kerana ada satu, kita boleh katakan meraihkan dua sebenarnya hari yang sangat bermakna, iaitu Hari Batik Malaysia 2021 dan juga Hari OKU sedunia. Maknanya 3 Disember ini sangat bermakna mengangkat dua perayaan yang kita boleh katakan cukup besar. Satunya Hari Batik Malaysia ini pastinya akan mengangkat kembali batik Malaysia. Inilah keluarga Malaysia. Berbilang kaum akan memakai batik ini sebagai lambang Malaysia. Pastinya nanti cakap, batik Indonesia. Tapi Malaysia pun ada batik kita tersendiri. Jadi ini juga akan membantu usahawan-usahawan pastinya akan mengangkat kraftangan batik ini sendiri. Dan juga Hari OKU sedunia. Ini dia dengan tema kepimpinan dan penyertaan OKU menuju endemik COVID-19. 3 Disember cukup bermakna. Dan hari ini juga bermakna bagi saya juga kerana saya akan ditemani oleh pemimpin muda yang mengangkat martabat batik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam YB. Ya, apa khabar? Baik. Semua baik-baik saja hari ini? Baik. Semua sihat YB. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Hanif Miswat kembali dengan anda di Malaysia hari ini. Sajalah kita nak raikan berkenaan dengan Hari Batik Sedunia Malaysia pada hari ini juga. Ya, baik ya. Satu sudut pandang yang sangat berbeza. Ya, jadi hari ini pun kita akan berbeza sedikitlah. Tadi lagu pun cukup sesuai dengan kedatangan betul. Yang tukar audio ni kita akan berbicaralah sebentar lagi dengan lagu yang sebegini. Tapi apapun, kita harap agar hari ini kita betul-betul nak bawakan kepada dua sisi inilah. Yang pertama, batik memang kita akan pakai. Yang kedua adalah berkaitan dengan Hari OKU sedunia tadi. Sebagai orang yang antara rapat dan pernah bersama-sama dengan mereka ni kan, saya bawakan mereka yang kudung ni bermain bola sepak satu ketika dahulu. Mereka ni sebenarnya memang sangat istimewa lah. Kuat sebenarnya. Semangat mereka lebih daripada kita sebenarnya kan. Maknanya mereka tak melihat pun itu sebagai satu kekurangan. Tetapi semangat tu kan kita macam mana dengan kaki ukuran kaki dah tak ada sebelah, tapi dia orang berlari dan membawa bola tu. Awak dan sendiri bermain dengan mereka. Sukar. Memang kita tak boleh. Dan bayangkan mereka ni 2-3 kali ganda lebih cepat dari kita dengan menggunakan tongkat tersebut. Dan kalaulah saya beri kesempatan nak bercakap sedemikian, kadang-kadang kita rasa kesian, rasakan mereka ni perlukan simpati kan. Tapi sebenarnya mendekati mereka ini, di kalangan ini sebenarnya mereka mungkin tak memerlukan sangat pun simpati tu. Mereka nak dilayan sama rata, tapi dalam masa yang sama ada juga sisi yang lebihlah buat mereka. Tidaklah dipinggirkan. Itu saja harapannya. Mungkin kita boleh tukarkan persoalan kita kan. Boleh ke mereka? Kita belajar persoalan itu, kita ambil dan kita belajar bagaimana sebenarnya kita boleh jadi lebih seperti mereka. Semangat yang lebih seperti mereka. Dan juga hari ini kita nak kongsikan juga berkenaan dengan perkongsian. Ini berkenaan dengan artis. Kumpulan Indigo kan. Betul. Dulu kan agak gah kan, nama yang besar kumpulannya. Kita akan bersama dengan Bud Indigo. Kabarnya kini Bud mengalami diabetes dan disebabkan penyakit itu beliau terpaksa memotong 5 jari kakinya. Dan walaupun tidak mengharapkan bantuan sesiapa, semua mahu dilakukan sendiri dan isteri dan anak-anak juga adalah sumber kekuatannya. Kan kita dekati dan kita pendengarkan, kita berkongsi kisah Bud Indigo nanti bersama dengan kita sepanjang siaran pada kali ini. Tapi pagi ini kita nak mulakan dengan satu perkara inilah, ulang tahun 100 tahun Piala Malaysia yang baru saja selesai pada hari Selasa. Memang main pada hari biasa kerana kalender begitu padat, tapi sangka tak hari ini cuti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Saya sangat-sangat bangga dengan Kuala Lumpur City. Pastinya apabila kita sendiri tak terjangka bahawa KL City ini boleh menumbangkan pasukan gergasi bola sepak negara. Sebagai orang Johor ni? Ya, saya orang Johor. Tapi pastinya apa yang berlaku, ada pengajaran. Ada pengajaran kepada semualah sebenarnya. Kepada semua pasukan bola sepak. Betul. Tapi apapun kita nak raikan kemenangan ini dan kita nak tengok dan juga saksikan jaringan pertama daripada Zafri Yahya. Jom. Mauricio juga melakukan satu tugas yang baik untuk berada di situ. Dan jaringan untuk KL City. Akhirnya Zafri Yahya meledak untuk memecah kebuntuan di minit ke-65. Zafri Yahya, pemain yang paling lama bersama dengan Kuala Lumpur, meledak untuk jaringan pertama perlawanan. Kuala Lumpur City mendahului 1-0
Satu kedudukan yang cukup baik bagi KL City. Hebat kan Gol perubahan gol pertama. pertama ni pada minit ke-66 tak silap saya. Dihasilkan oleh Zafri Yahya. Selepas permainan tersebut sebenarnya didominasi oleh pasukan JDT. Tapi Kuala Lumpur datang buat counter attack dan juga terus melasihkan jaringan pertama ni. Dan pastinya KL City ketika itu mereka mempunyai semangat yang luar biasa bila dah dapat gol pertama. Dan kita tahu bagaimana pula penjaga golnya Kevin Mendoza kan. Itu dah sekarang dah tular. Mana-mana rancak Mendoza. Tapi bagaimana beliau sendiri memastikan bahawa gawang KL City itu tidak dibolosi lah. Walaupun ada banyak percubaan banyak. pasukan JDT 9 percubaan. Ini pertama kali JDT tak skor ni. Okey. Hari ni kita nak bersama dengan Zafri Yahya. Nak berkenalan dengan lebih lanjut sebab beliau adalah man of the match, pemain terbaik pada perlawanan akhir tersebut. Dan secara istimewa di Malaysia hari ini pada pagi ini kita bawakan Zafri Yahya bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Zaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Panggil Zaf ya? Assalamualaikum Zaf. Akak tempat. Sekarang ni ramai yang baru macam, siapa Zafri Yahya ni? Tapi kita nak bawakan dulu ya. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Zafri secara langsung. Kita nak tengok dulu siapa sebenarnya Zafri Yahya. Saksikan. Kuala Lumpur City. Hantaran yang baik sekarang ni. Kita dapat lihat satu hantaran lintang peluang dan gol. Zafri Yahya menerima hantaran lintang daripada J. Patiban. Dan jaringan untuk KL City. Akhirnya Zafri Yahya meledak untuk memecah kebuntuan di minit ke-65. Zafri Yahya, nama yang semakin mendapat perhatian selepas dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan akhir Piala Malaysia 2021. Pemain tengah Kuala Lumpur City ini berjaya meledakkan gol pertama pada minit ke-66 bagi membantu skuad City Boys menewaskan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kejayaan itu menyaksikan KL City menamatkan penantian selama 32 tahun selepas kali terakhir dimenangi mereka pada tahun 1989. Anak kelahiran Meru Selangor ini merupakan pemain paling lama bersama pasukan sejak musim 2016 selepas berhijrah dari Selangor. Dia juga merupakan penjaring gol ketika aksi separuh akhir menentang Melaka United di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, selain turut menyumbang 1 gol ketika perlawanan menentang Pahang di peringkat kumpulan. Meskipun namanya tidaklah segah pemain-pemain bintang lain, jejaka berusia 27 tahun ini berjaya membuktikan setiap impian dan cita-cita boleh dicapai dengan usaha yang berterusan. Momen indah buat Zafri Yahya dan juga rakan seperjuangan yang lain KL City. Zaf, terima kasih sebab sudi bersama kita pada pagi ni. Biasa pagi-pagi kan berlatih kan. Mungkin sekarang dah off season lah. Zaf, okey. Sebelum tu, Zaf. Ya. Kacak tak Hanif pakai baju batik lah ni? Kacak. Tak pernah nampak kan? Okey. Zaf, macam mana sebenarnya lepas dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan akhir dan juga berjaya menang Piala Malaysia selepas 32 tahun ni, Zaf? Saya betul-betul tak sangka lah atas anugerah sebagai pemain terbaik tu. Saya terkejut juga atas bila diumumkan tu. Jadi saya terima kasihlah kepada pihak-pihak yang mengundi saya tu dalam pihak-pihak media lah yang mengundi lah. Dan pasukan KL ni adalah pasukan yang bukan hanya individu tapi pasukan kerja keras pasukan lah. Dan saya betul-betul tak terbayanglah KL boleh sampai ke tahap ni lah. Kita dah menamatkan penantian 32 tahun untuk menjuarai lah. Dan bagai mimpi jadi kenyataan lah. Zaf, bila Zaf bermain pada bersama dengan JDT kan, kita tahu JDT ini pasukan gergasi kan, kita tahu bagaimana dengan penyokong-penyokongnya kan. Jadi bila mana Zaf menjaringkan gol pada minit ke-66 tu, apa sebenarnya yang bermain di fikiran Zaf ketika itu? Sebab kita tahu sebenarnya bukan mudah juga untuk membolosi tu, betul tak? Betul-betul. Apa sebenarnya yang bermain di ketika itulah? Bagaimana nak mencari ruang sebab Zaf mencuri ruang tu. Dia tinggalkan Corbin Ong. Ya.
Kami sebenarnya main lawan Johor ni, kita tahu pemain pasukan Johor ni adalah pasukan besar dalam industri bola sepak. Kami datang dengan penuh disiplin, dengan penuh follow apa yang taktikal Coach Bojan tunjukkan. Dan peluang tu sebenarnya saya pun tak sangka. Jadi memang sebelum ni pun kami game-game sebelum ni pun ada juga Patiban cuba buat benda yang sama. Jadi saya cuba baca keadaan tu lah. Dengan keadaan tu saya rasa memang Patiban akan hantar ke kawasan tu. Jadi saya cuba habiskan lah dengan jaringan pertama. Zaf, okey, macam mana suasana dalam pasukan sekarang ni, Zaf? Lepas menang 32 tahun, sebab saya secara peribadi, sebab saya buat bola untuk musim ni kan, saya tak jangka pun KL akan pergi final, Zaf. Apatah lagi nak jadi juara. Okey, ni jujur lah. Jadi macam mana awak dengan rakan-rakan pasukan sekarang ni? Macam mana suasananya, Masih Zaf? bermimpi ke? Bagi saya kami memang tak sangka lah dengan kejuaraan ni. Betul saya cakap macam kita pun target tak sampai ke final. Bukan target tak sampai final, kita tak target sampai kita boleh capai kejuaraan ni. Kita just target untuk ke final dan kita jumpa Johor. Time tu pun kita orang rasa okey lah, Johor kita boleh buat, kita okey lah, tak ada apa masalah lah, insyaAllah lah time tu. Sampai sekarang kawan-kawan masih betul ke juara ni kan? Betul ke juara masing-masing? Masing-masing ada yang pergi final 2 kali tapi tak pernah juara. Tu yang ada yang sini-sini yang 8 kali pergi final. Itu orang lain lah, diorang dah dapat cup kan. Tapi yang kami yang play masih baru nak naik ni, memang tak sangka lah dapat cup tu lah. Adakah pada hari itu bila berlawan dengan JDT, sebab saya jarang akak ni tengok bola. Contohlah kalau tengok bola pun sebab Ani Miswan dia jadi kat situ kan. Betul. Gitu. Adakah pada hari itu kalian melakukan strategi yang sama ke ataupun dia ada ekstra sebab nak berdepan dengan JDT? Bagi saya sama je. Semua tim kita orang main sama je, cuma adalah sedikit perubahan dari segi attacking lah. Tapi kami memang sedarlah kami perlu fokus disiplin defending dululah berlawan dengan Johor ni. And then part attacking tu apa yang coach cakap, kita cuba create ruang lah di belah kanan dan kiri lah. Bahagian flanker lah. Okey Zaf, saya ada satu soalan. Okey, apa perkara pertama yang awak fikir lepas whistle penamat dibunyikan, Zaf? Apa yang saya fikir, siapa yang awak fikirkan first kali tu? Siapa yang saya fikir? Saya fikir family dengan fan lah. Family dengan fan lah. Fan memang dah tunggu lama untuk dapatkan kejuaraan ni. Lepas tu nak boleh katakan memang tak sangka lah. Memang tak sangka benda ni boleh jadi lah. Baik, kita nak bagi peluang pada Zaf juga. Silakan. Sebab tadi sebut fans kan. Jadi mungkin inilah peluang Zaf mewakili juga KL City kepada fans KL City sendiri. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih dan tahniah lah kepada semua barisan jurulatih, pemain yang telah bekerja keras lah daripada start Liga sampailah kita menjuarai Piala Malaysia ni. Dan tak lupa juga kepada fan yang sentiasa ada, walaupun tak ramai tapi ada. Terima kasih banyak-banyak lah atas sokongan anda. Teruskanlah sokongan, harap ini adalah satu titik permulaan lah untuk pasukan Kuala Lumpur terus maju ke depan lah. Ya, Zah, awak akan kekal di Kuala Lumpur lah untuk musim-musim berikutnya? InsyaAllah. Tak nak balik Kelang Balik rumah je. Balik rumah je. Sebab awak lah Kuala Lumpur cuti pada hari ini, Zah. Awak dalam kas pasukan. Tahniah kita ucapkan. Saya nak ucap sekali lagi juga sebab sekarang ni antara yang menjadi tular kan, kalau boleh kita nak dengar dari Zaf jugalah. Mana-mana rancak Mendoza satu, Zaf. Mana-mana rancak Mendoza. Jangan diikut pakcik ni lah. Pakcik ni. Hari ni kita boleh panggil dia pakcik hari ni. Ini kena bawa ni. Baik, Zafri, terima kasih banyak-banyak. Tahniah juga kami ucapkan buat Zafri sebagai pemain terbaik dan juga
pasukan yang mengungguli Piala Malaysia 2020. Ya, betul. Terima kasih. All the best Zaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur dengan piala kan? Itu kata dia tau. Dia cakap dengan saya sebab malam tu dia macam tak keruan tau. Tak tahu nak pergi mana. Semua panggil-panggil dia masa kat bawah lepas game. Lepas tu dia ambil piala. Bang, saya nak masuk. Dia kata, kenapa? Saya nak buat gambar yang tidur dengan piala tu. Tapi tak dapat. Safi Sali buat dulu. Safi Sali dulu. Lepas kita nak tengok juga. Zafi boleh gambar. Oh, ada lagi. Awak yang Okey, baik, Zaf. dia perhati je. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika nanti. Kita akan bawakan berkenaan dengan Bud Indigo. Sekalinya di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita nak bawa anda semua untuk terus bersama-sama kita kali ini. Kita nak bawakan satu lagi kisah inspirasi berkaitan dengan perjuangan individu yang diduga macam kita dah cakap tadi, Bud Indigo dengan dugaannya. Tapi apa pun kita saksikan dahulu berkenaan dengan kisah yang kita kongsikan ni. Walau ku kembang rasa dunia, walau ketemu ramai wanita, nyata kau tiada tandingannya. Indigo, antara kumpulan penyanyi padu suara yang popular sekitar tahun 90-an dengan lagu-lagu bergenre pop dan R&B. Bud, Shah, Zam dan Shaz, kekuatan vokal anggota Indigo ini tidak dapat disangka lagi sehingga lagu-lagu mereka digemari oleh segenap usia pencinta muzik tanah air. Namun, di sebalik perjalanan seni mereka, siapa sangka salah seorang anggota kumpulan ini terpaksa menjalani kehidupan sebagai orang kurang upaya. Badrul Izhan Yub Abdullah atau lebih dikenali dengan nama Bud Indigo, 46 tahun, kini berdepan dengan kecacatan kekal apabila 5 jari kaki kirinya terpaksa dibuang akibat penyakit kencing manis kronik yang dihadapi. Namun, kehidupan sebagai suami dan bapa harus digalas sepenuhnya. Kekuatan Bud hadir dengan sokongan kuat daripada isteri tercinta, Ashira Aziz. Bertemu jodoh ketika sama-sama menyertai salah sebuah program realiti pada Mac lalu. Pasangan ini saling melengkapi meskipun diuji dengan pelbagai ujian sepanjang perkahwinan mereka. Memang dia lupa pun sekarang peminat saya sebenarnya. Tidak mahu membebani sesiapa terutama isteri tercinta, segala perkara dilakukan sendiri dengan menggunakan alat bantuan atau walker bagi memudahkan Bud menguruskan diri. Kasihnya isteri sewaktu diuji menjadi tulang belakang, menjadi pembakar semangat. Bud percaya setiap yang berlaku ini ada hikmahnya. Baik, itu sebab sedikit berkenaan dengan Bud Indigo. Jadi kita nak terus bersama dengan Bud di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita nak gunakan nama sebenar Bud ni, Badrul Izhan Yub Abdullah. Betul. Sedap namanya. Yeah. Dia tahu lebih kenal sebagai Bud Indigo. Bud, sihat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semua orang sihat sana ya. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Tadi gambar video AJL tu saya teringat zaman jahiliah tu. Lama. 20 tahun lebih lah. Ya. Tahun bila tu bang? 99 Tahun bila tu? 99. 99. Juara lagu 99. Wow. Masa tu rambut pun ada lagi. Saya sekolah rendah lagi time tu. rendah lagi tu. Hanis lah, Hanis Alamak. sekolah rendah. dah saya Dia sekolah menengah dah. Tak ada. Dah sekolah menengah. Okey, baik. Nampak tak? Akak pakai baju batik. Bud, kalau nak dikongsikan, sedikit. Tadi kita dah saksikan sedikit kisahnya. Kalau ada perinciannya, kalau nak diberitahu kepada kami semua tentang dugaan yang sedang melanda ini, silakan. Okey, apa-apa pun saya nak ucapkan selamat hari saya jugalah sebab Ya. hari OKU sedunia kan. Ya. Saya baru jadi OKU. Alhamdulillah, buat masa ni saya tengah masih buat rawatan susulan. Kena buat dressing setiap 2 hari. Kena jaga luka tu supaya dia tak jadi infection lah. Kalau infection lagi nanti dia jadi lagi gangrene kan. Na'udzubillah lah, kita minta jauhkan. Tapi tak tahu jangka masa berapa lama lagi untuk buat dressing tu pasal setiap pesakit diabetes ni dia tak ada specific time lah. Macam doktor boleh bagi tahu okey lagi sebulan boleh baik. Kita tak tentu. Kita kena ikut
kena ikut orang tu lah. Macam saya, kandungan gula dalam badan semua tu memang terjaga daripada mula awal tahun lagi sampai sekarang, tapi disebabkan rongsakan saraf tu dah lama. Sebab saya kena diabetes ni dah 8 tahun. Tapi cuma tahun ini yang dia menunjukkan efek dia lah sebenarnya. So, yap. Bila Bat diberitahu oleh doktor kan bahawa kening berjari tu tak dapat diselamatkan, dia perlu dipotong. Jadi Saya punya, apa yang saya punya menyebabkan luka bagaimana sebenarnya dia asal? kronologi dia, saya punya luka ni sebenarnya kena melecet je. Dia melecet yang pakai kasut yang kalau ketat ke tergesil kan, dia melecet kecil je. Cuma saya tengok melecet tu macam tak baik-baik. Saya pergi ke klinik untuk cuci. Doktor jumpa ada lubang di bawah kulit. Dia korek lubang tu, dia tengok dah dalam sangat dah. Lepas tu jari kecil saya tu yang gangren dahululah, dia gangren, dia mati terus. Kemudian 4 jari yang lain nampak okey, tapi selang beberapa minggu lepas tu 2 lagi jari yang paling hujung mula gangren, dan jari yang kedua pun dah mula nak membengkak. So doktor kata kena buang juga, tinggallah ibu jari saja. Sampailah bulan 9, saya punya ibu jari pun dah jadi gangren dan terpaksa potong jugalah. Jadi saya ingat dia potong, dia tak boleh potong hanya bahagian jari saja, dia kena potong setengah lagi daripada tapak kaki tu. Jadi sebab nak mengelakkan daripada infection kan. Jadi kat situlah saya tengok, yelah, kita hidup 46 tahun dengan semua anggota badan yang ada kan, tiba-tiba hilang tu. Terkejut juga, tapi alhamdulillah lah saya boleh terima. Saya tak ada macam apa orang kata depressed ke ataupun down, semua tak ada. Tak ada. Saya anggap ni semua, yang pertama saya anggap yang saya tanam dalam diri saya ialah apa saja yang ada kat kita ni bukan kita punya, ini Allah punya. Jadi Allah nak ambil balik, dia bagi kita pinjam, jadi nak ambil balik. Jadi nak kata apa kan, tak boleh buat apa, tapi Allah tu tak pernah kejap. So mesti ada benda lain yang dia akan bagi di sebaliknya nanti. InsyaAllah. But kalau boleh tanyakan juga, sebab bila berlaku perkara ni kan, dengan ujian ni, apa sebenarnya yang merubah impaknya terhadap kehidupan rutin seharian, karier dan juga perjalanan kehidupan ni? Macam mana, Bat? Buat masa ni lah, dah lah dicampur dengan pandemik yang kita alami ni. Saya ni seorang pengurus majlis, event manager, event organizer. Jadi kerja tu dah masuk nak dekat 2 tahun dah, memang tak ada langsung, tak ada income, tak ada kerja apa. Dah campur pula sekarang dengan apa yang berlaku pada saya ni. Pergerakan saya memang berubah terus, sebab saya tak boleh jalan sendiri, saya kena pakai walker. Nak pergi ke dapur ke nak pergi ke bilik air tu pun satu effort lah, satu benda yang sangat susah. Sebab pertama kita tak biasa, yang kedua saya langsung memang tak boleh pijak ni, sebab buat masa ni kalau saya pijak ni tulang saya akan tembus keluar daripada tisu-tisu kaki yang ada. Macam saya baru lagi kena, sebab saya ingat dah boleh pijak sikit, tulang tu terkeluar. Sebab selepas lapisan kaki kita ni kulit tak tebal. Jadi kalau kita tahu pressure, selagi dia tak tutup habis, kita tahu pressure, tulang tu akan tembus tisu-tisu yang ada. So saya baru lagi kena luka tu terbuka lagi dan tulang tu expose. Tulang kalau kita biar terbuka bahaya, pasal dia boleh infection kan. Jadi macam perkara-perkara biasa yang saya nak pergi ke bilik air ke apa semua tu pun sekarang ni saya kena rancang. Saya kena rancang macam okey, pagi dah pergi toilet, kalau boleh tahan tu tunggu lewat petang pula lah pergi, pasal benda tapi kita cubalah, tak ada masalah. Kita cuba je. Bat, dari segi penerimaan isteri kan, semangatnya, sokongan isteri juga, sebab Bat pun baru berumah tangga, baru 9 bulan, tak sampai setahun lagi. Jadi bagaimana? Saya memang tak bagi dia atau sesiapa pun yang membantu saya lebih, sebab saya nak kena buat semua benda sendiri.
Saya tak nak mengharapkan bantuan orang. Saya nak ajar diri saya, apa-apa pun kau kena buat sendiri, Bat. Kau kena buat sendiri. Kecuali untuk masak lah, saya tak boleh diri lama sangat kan. Tapi benda lain tu saya kata jangan risau, biar saya buat sendiri. Saya pergi ke klinik pun sendiri, saya pergi ke hospital follow up pun sendiri, apa semua. Pasal macam saya ada bagi tahulah, kalau kita mengharapkan sangat, nanti kalau satu hari orang tu tak available, dia kerja ke, dia tak ada ke, dia sakit ke, jadi takkan saya nak terdampar macam tu je. Saya kena usaha sendiri jugalah. Jadi saya ajar daripada mula. Daripada mula saya punya jari pertama kena potong, sampailah sekarang saya buat semua benda sendirilah. Tapi semangat yang diorang bagi ni, sebab saya tak suka self empathy tau, macam maksud saya tak nak orang kesiankan saya sangat. Tapi saya tahu dalam diam tu diorang pemberi semangat dengan adanya mereka di keliling saya lah. Itulah maksud saya. Kita yang mendengar dan ni pun rasa kuat dengan apa yang Bat kongsikan ini. Mungkin sedikit sebagai penutupnya Bat pada pagi ini kepada mereka yang menonton, ada mungkin perkara yang ingin dikongsikan di sebalik setiap ujian ini, ada hikmahnya juga mungkin untuk peminat-peminat Indigo juga. Betul. Pertama sekali kepada sesiapa sajalah yang ditimpa perkara-perkara begini, kalau boleh jangan sesekali lah anggap ini satu musibah ataupun kecelakaan ataupun bala daripada Allah. Bukan. Ini sebenarnya satu peringatan kepada kita bahawa Allah sayangkan kita, ingatkan kita. Ini juga adalah satu reset button untuk kita perbetulkan diri sendiri. Dan juga dalam sakit ni, percaya atau tidak, adalah satu nikmat sebenarnya. Nikmat di mana boleh jadi penghapus dosa, dan juga mana tahu Allah nak naikkan darjat kita kan. Kita tak tahu semua itu kuasa Allah. Dan kepada peminat-peminat Indigo yang ada, yalah buat masa ni semua pun tengah sibuk mencari income apa semua untuk kami keluarkan lagu baru ke apa semua tu, memang susah lah sikit kot bukan buat masa ni lah. Semua tengah concentrate dengan family diorang kan. Tengok tu dia tunjuk video yang muzik-muzik pula. Ya Allah. Masa ni berat saya rasa dalam 136 kg. Sekarang Bat berapa Bat? Sekarang 75. Banyak turun pasal penyakit ni lah. Tapi okey lah, saya dah lama tak kecil macam ni. Bat, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ni. Kami Terima kat kasih sini pun kembali. dapat rasa satu kekuatan yang luar biasa yang Bat kongsikan. Saya kira kalau tak semua mempunyai kekuatan mental yang seperti ini, semangat yang besar seperti ini. InsyaAllah, masya-Allah. InsyaAllah kita jaga diri, insya-Allah kita akan berkongsi lagi dari masa ke semasa ya. Terima kasih banyak ni, terima kasih banyak Farihan, terima kasih banyak ayah semua. Baik. Kisah Kak Syirah dia booster demam. Dia kena booster shot tu turun lembik lah. Saya kena 3 hari lembik. Okey. Baik, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Betul lah. Saya kira ini satu perkongsian kepada kita semualah untuk kekuatan tu kan. Sebab yang melalui ni kekuatannya sedikit berbeza berbanding kita yang melihat ni. Itulah. Kita haraplah Bat dan juga isteri semua sihat dalam keadaan sekarang ni kan. Sampai bila lah kesihatannya terpelihara. InsyaAllah. Baik, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan medsos yang kita baca semalam. Di mana ada tanah runtuh berlaku dekat Cameron Highland kan. Dan ada kereta yang tertimbus disebabkan oleh tanah runtuh itu. Dan pagi tadi dah keluar katanya maut. Kenderaan tertimbus tanah runtuh di jalan Simpang Pulai Cameron tu, lori saya terperangkap dah dikeluarkan kan. Betul, 2 mangsa dipercayai tertimbus tanah runtuh dan telah pun ditemui dan dikeluarkan pada lewat malam tadi. Ada perkongsiannya juga di setiap sudut media sosial berita, dan ini yang telah pun tular dan juga mendapat perhatian ramai. Dan memang kisah-kisah ini dan dilaporkan pada pagi ini kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Dan ini mungkin satu peringatan kepada kita jugalah untuk terus berhati-hati kan. Ini kan dah hujung minggu, Sabtu hari kan mana-mana yang berancang untuk ke Cameron Highland dan sebagainya. Tanah tinggi lah. Kan cuaca sekarang tengah hujan sebagainya. Berhati-hati. Mana mereka yang suka pergi naik genting Highland malam-malam ke, subuh-subuh ke, pun berhati-hati ya. Ya, baik, betul. Kita nak kongsikan ini berkenaan dengan sarapan.
Sarapan sihat. Tapi kita nak bawakan juga ini berkaitan dengan homemade nugget ayam yang boleh dihasilkan sendiri di rumah tanpa sebarang perasa tambahan, sesuai untuk anak-anak. Baik, kita saksikan. Nugget ayam, ketulan daging ayam yang kebiasaannya disaluti serbuk roti atau butter dan kemudiannya digoreng. Mula dicipta di Amerika Syarikat pada tahun 1950, nugget ayam menjadi menu makanan segera yang popular sehingga kini. Walaupun nugget secara umumnya dianggap sebagai makanan diproses yang berlemak dan tinggi kandungan garam, namun untuk sarapan kali ini, kita akan menunjukkan cara penyediaan nugget ayam menggunakan bahan dan kaedah yang lebih sihat. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram dada ayam, 1 biji bawang besar dan bawang putih, 2 sudu besar tepung jagung, 1 biji telur, serbuk roti, serbuk lada putih dan lada hitam. Pertama sekali, campurkan bawang, tepung jagung, serbuk lada hitam dan serbuk lada putih bersama ayam, kemudian kacaukan sehingga rata. Ratakan adunan di atas papan dan potong mengikut bentuk yang anda mahukan. Ambil satu demi satu potongan dan celup ke dalam telur. Selepas itu, salutkan bersama serbuk roti. Sekarang, tiba masanya untuk goreng menggunakan air fryer selama 15 minit. Nugget ayam kita dah pun siap. Bolehlah dihidangkan bersama sos kegemaran anda. Selamat mencuba! Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Sepadan dengan hari Jumaat yang penuh berkah ni, kita nak kongsikan berkenaan dengan rahsia rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan dulu, berkenalan dulu dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS FAST sekarang. Baik. Bila orang tanya apa tu rahsia rezeki yang tidak disangka-sangka, jadi kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Elias Ismail, merupakan wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fareha, apa khabar? Baik Ustaz, baik. Ustaz sihat lah? Sihat. Ustaz, bila kata cakap tajuk ni Ustaz, rahsia rezeki tidak disangka-sangka. Mungkin Ustaz ada penjelasan yang lebih cerah lagi, terperinci lagi. Baik, terima kasih sekali lagi buat Fareha dan seluruh penonton-penonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali menyebut tentang macam mana kita nak dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka kan. Ataupun kalau dalam Quran tu lebih dikenali sebagai ayat 1000 dinar. Iaitu Allah akan datangkan rezeki wa yarzuqhu min haitsula yahtasib. Kami akan rezekikan orang-orang yang bertakwa ini dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Jadi orang yang layak untuk mendapat rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka ini semestinya lah orang yang bertakwa. So salah satu daripada tanda orang bertakwa ni apa sifatnya? Dia ni memang jenis suka bersedekah lah. Harta yang ada pada dia, dia tidak simpan seorang, akan tapi dia akan kongsikan, dia akan infakkan, wakafkan pada pihak lain. Termasuklah yang kita nak kongsikan pada kali ini Fareha, itu dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Itu. Ustaz, tapi apa sebenarnya jaminan bahawa sedekah ni boleh membawa rezeki, rezeki yang melimpah ruah ni?
Ya, betul. Dia sebenarnya kalau tengok dalam hadis Nabi SAW sebut, kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta. Malah ianya juga, ini huraian ulama, dia akan memberikan berkat pada rezeki kita. Maaf cakaplah Fariha ya, berkat ni dia macam cukur misai. Makin dicukur, makin tumbuh. Makin cukur, makin tumbuh. Maknanya makin dikeluarkan harta tu, dia akan makin bertambah. Sebab itulah juga kita nak mengajak pada para penonton-penonton semua bahawa sekarang ini pihak Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra dalam usaha untuk mengumpulkan dana. Dana untuk apa ni? Pembelian tanah yang bernilai harganya RM5 juta ringgit. Satu jumlah yang besar. Namun bagaimanapun iaitu pihak Mahat Tahfiz ini pada masa sekarang ini hanya mampu dapat memuatkan sekitar 330 pelajar sahaja di 10 unit lot kedai bertempat di Gombak. Kalau dapat anda saksikan pada waktu sekarang ini paparan video iaitu lokasi tapak pembangunan kompleks Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang sedang dalam perancangan untuk nak dibangunkan. Jadi boleh anda lihat di situ, insya-Allah kaki persegi tiap inci tanah tersebut kita akan dapat saham, kita akan dapat kata orang pahala yang berpanjangan. Kerana di situ Fariha insya-Allah akan dibangunkan pelbagai fasiliti termasuklah dewan, bilik rawatan, koperasi sekolah, asrama, rumah warden, padang, kantin, stor sukan, asrama putra-puteri dan banyak lagi. Jadi kemudahan-kemudahan ini semua akan dapat direalisasikanlah dengan sumbangan daripada penonton-penonton Malaysia hari ini yang disayangi sekalian. Untuk pengetahuan semua juga, seperti yang anda dapat saksikan, ada terteranya nombor akaun bagi anda yang nak menyumbang dan juga ada nombor talian untuk anda hubungi dan juga ada laman web untuk anda nak lihat perkembangan terkini berkait tentang MTS Fast ini. Alhamdulillah Fariha, kita nak bagi tahu pada penonton semua, jumlah 5 juta yang kita sasarkan itu pada mulanya nampak seperti sukar, agak susahlah musim pandemik ini kan. Tapi alhamdulillah Fariha, syukur pada Allah ni semangat penonton-penonton Malaysia hari ini yang tak putus-putus senantiasa mendoakan bagi sokongan, kita telah pun berjaya meraih RM4 juta ringgit sehingga ke saat ini. Alhamdulillah. Dan kita berbaki sahaja lagi 1 juta ringgit insya-Allah berkat hari Jumaat kata Fariha tadi kan. Ini hari Jumaat, lepas tu pula kita nak bersedekah dan kita nak memperbanyakkan amal kerana esok belum tentu kita masih hidup. Jadi bagi anda yang nak menyumbang boleh juga, kita ada satu lagi boleh imbas kod QR. Kod QR ini sama ada kod QR dapat anda saksikan pada waktu ini. Yang umum itu maknanya anda nak bagi sebanyak mana yang anda mampu ataupun yang anda hasratkan. Kalau yang e-legacy maknanya anda berhasrat untuk menjadi penyumbang tetap, mungkin secara bulanan, dia nak secara langsung lah terus memberi. Anda boleh imbas saja kod QR itu dan insya-Allah bagi anda yang nak berzakat pun, ni sekarang kita nak menuju ke hujung tahun. Kebiasaan tempat lain orang buat jualan hujung tahun. Kita nak bagi tahu jangan lupa untuk menunaikan zakat. Anda juga boleh melaksanakan ibadah zakat bersama dengan MTS Fast kerana pihak Mahat ini merupakan lantikan penolong amil bertauliah daripada Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah, jom kita laksanakan tanggungjawab kita dalam masa yang sama membantu pihak Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini menyempurnakan hasrat impian mereka demi masa depan ummah. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Moga-moga nanti dengan apa yang tersiar ni dah ada 1 juta lagi Ustaz kan untuk sempurnakan juta tu insya-Allah. Kita doakan semua yang terbaik. Moga-moga dipermudahkan, sama-sama kita berkongsi pahala untuk membantu ni. Ustaz Airas Ismail, Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas perkongsian ni. Ya. Moga-moga semuanya berjalan lancar insya-Allah. Baik. Sebenarnya kita nak kongsikan sikit ini berkenaan dengan saya nak wara-warakan tentang tonton sinema Miracle. Jadi Yuna daripada kumpulan K-pop Girls' Generation membintangi filem yang menyentuh hati berdasarkan kisah benar sebuah keluarga yang tinggal di kampung terpencil tanpa jalan raya. Jadi cerita ini mengikuti seorang yang hebat dalam matematik sekolah menengah. Dia bekerjasama dengan teman wanitanya yang dibintangi Yuna, kakaknya dan penduduk kampung untuk menubuhkan sebuah stesen kereta api impian ayahnya. Jadi sama-sama kita saksikan Miracle, Letters to the President di Tonton Sinema sekarang. Langgan di www.cinema.tonton.com
www.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton di telefon pintar anda. Jadi selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembali nanti Hanif akan bawakan berkenaan dengan sedekah Jumaat umpama sedekah Ramadan. Semua selepas ini di MHI. Baik, terima kasih terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, dan hari ini hari Jumaat. Seperti biasa kita nak teruskan satu lagi perkongsian berkaitan dengan sedekah Jumaat umpama sedekah Ramadan. Sebelum kita nak bersama dengan tetamu, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan perkongsian ini. Seperti bersedekah pada bulan Ramadan. Itulah kelebihan kalau kita bersedekah pada hari Jumaat. Ayuh berinfak dan berwakaf pada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Jangan lepaskan janji Allah untuk kita nikmati rezeki dan pahala berganda-ganda. Baik, itu dia. Dan untuk itu kita nak terus bersama dengan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Ustaz, okey, baik. Kita nak teruskan Ustaz dengan perincian dan tajuk kita pada pagi ini. Apakah maksudnya sebenarnya Ustaz? Sedekah Jumaat umpama seperti sedekah Ramadan. Allahu Akbar ya. Sebab sedekah ni kita semua tahu dalam banyak-banyak ibadah adalah merupakan ibadah yang paling disayangi oleh Allah. Ya, dalam banyak-banyak ibadah. Dan kemudian kelebihan hari Jumaat bergabung dengan kelebihan sedekah. Maka dia menjadi satu kelebihan yang berganda-ganda bagi orang yang sedekah pada hari Jumaat. Sehingga ulama menuliskan ya tentang bersedekah di bulan lain dan compare tu bersedekah di bulan Ramadan, begitulah keadaannya bersedekah di hari lain berbanding dengan hari Jumaat. Jadi sebab itu apa saja yang Allah tawarkan kepada kita tentang kelebihan bersedekah, yang Allah sebenarnya tunggu nak kembangkan rezeki kita, tapi Allah tunggu sebanyak mana kita bersedekah. Allah memang nak ampunkan dosa kita, tetapi Allah tunggu sebanyak mana kita bersedekah. Jadi semuanya tentang sedekah untuk kita menghapus kemurkaan dan kemarahan ataupun di atas dosa yang kita lakukan, maka sedekah adalah terbaik, terutamanya pada hari Jumaat. Ya, insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin dengan perkongsian kita pagi ini kita nak terangkan berkenaan dengan dana pembangunan Kompleks Surau Al-Mujahidin Ustaz. Allahu Akbar ya. Jadi kalau kita sedekah pada seorang yang dia kenyang, itu pun dapat ganjaran, apatah lagi sedekah yang membangunkan sebuah kompleks yang kita perlukan sebanyak 7 juta untuk pembelian tanah ya, seperti gambar, 12 juta untuk kerja-kerja pembinaan. Memang ia adalah merupakan satu belanja yang besar, apatah lagi saya mewakili rakan-rakan penduduk sekitar Taman Desa Surada, bukanlah semuanya daripada gulungan orang-orang yang berada. Jadi amatlah besar harapan saya dan semoga insya-Allah ramai-ramai kita pakat-pakat sama ya Allah, Allah berikan rezeki kepada kita infakkan untuk Kompleks Surau Al-Mujahidin insya-Allah. Ustaz, setakat ini kalau ingin dikongsikan perkembangannya, progresnya berkenaan dengan dana kutipan setakat ini Ustaz? Alhamdulillah, cuba bayang dengan kesedaran beberapa orang ya, ahli qaryah, kita mampu mengumpulkan 2.6 juta. Itulah kelebihan berkat jamaah ya. Yeah. Tapi macam saya sebutkan tadi, kita masih memerlukan 16.4 untuk mencukupi sasaran kutipan, iaitu 19 juta untuk meneruskan pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin ini. Allahu Akbar. Ya, Ustaz, kalau boleh dikongsikan sebab bercerita berkenaan dengan Kompleks Surau Al-Mujahidin, mungkin ada kemudahan-kemudahan yang ingin Ustaz sediakan dengan pembinaan kompleks ini Ustaz? Baik, cuba bayang ya, penonton yang saya hormati kasihi, setiap sen, setiap ringgit, puluh, ratus, bahkan ribu yang kita keluarkan itu menjadi tempat berpijak orang mengerjakan solat. Ya, 2,000 orang boleh akan solat di sana daripada apa yang kita rancang daripada kompleks ini insya-Allah. Kita akan buat dewan community, kemudian ada pengajian kelas kafa, kelas tahfiz, bilik pengajian dewasa, bilik kuliah, bahkan kita sediakan musafir
untuk musafir. Kita sediakan pejabat surau, pejabat komuniti, bilik wuduk, dapur dan ruang makan terbuka. Kita sediakan kedai dan juga tandas bilik stor. Bahkan kita sediakan lift untuk memudahkan mereka-mereka yang mungkin susah nak naik ke tempat solat program. Kita sediakan juga insya-Allah dalam semua sen, ringgit, ratus ribu yang tuan-tuan semua, dia akan semuanya pergi ke sana insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sangat menarik juga idea dan konsep ini Ustaz. Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimana caranya mereka menonton di Malaysia hari ini pada pagi ini untuk turut sama memberikan sumbangan? Ya Allah, saya doakan ya, sebab di setiap pagi malaikat mendoakan apatah hari Jumaat ya, setiap yang menginfakkan, maka para penyumbang ya dengan menginfak pada hari ini dan hari-hari lain ya, insya-Allah terutamanya hari Jumaat, para penyumbang boleh pergi ke secara online, layari web di www.complexmujahidin.com. Ya, nampak tertera di hadapan kita tu, atau boleh hubungi 01924000499 Tuan Haji Ahmad, atau 019-351-4752 Tuan Haji Wan Aman, atau 012-291-6071 Encik Aidilfitri untuk disalurkan sumbangan ya. Penonton juga boleh tengok poster yang tertera di skrin sebentar tadi. Boleh screenshot insya-Allah melalui live MHI hari ini. Okey Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Semoga segala urusan dipermudahkan ya Ustaz ya dengan berkat Jumaat ni. Amin ya Rabb. Terima kasih. Ya, jaga diri Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, baik, itu dia Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, Wakil Kompleks Pembangunan Mujahidin, bercerita dengan kita berkaitan dengan sedekah Jumaat umpama sedekah Ramadan. Jadi teruskanlah bersedekah ya. 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 Elok awak saya pakai juga. Saya sukalah. Bagus. Wah. Setiap 3 Disember ni memang patutlah diangkat sebagai Hari Batik Isu Dunia. Iyalah, sebab betul. kita dah lama kan daripada PKP kan. Pastinya orang pun dah tak ingat dah macam alah baju batik. Hanya orang kerajaan ajalah macam betul. kita swasta ni maknanya jarang. Mungkin perlu jugalah. Hari-hari tertentu kan. Tak adalah nak tunggu majlis je kan. Baru pakai yang sebegini. Elok jugalah, ramai juga yang tegur ni dari tadi. Itulah. Baik, kita kongsikan ini sedikit berkenaan dengan pindaan perlembagaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik telah diwatakan 1 Disember 2021. Jadi bila dah diwatakan ini, perwataan Seksyen 3-A dan B Akta Perlembagaan Pindaan 2019 akan berbuka kuasa pada 15 Disember setelah mendapat berkenan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya, ini salah satu lagi titik tolak lah kepada lanskap politik negara kita berkenaan dengan tanggungjawab mereka yang bakal mengundi. Maklumlah angin-angin pilihan raya ni akan mula kita dengarkan nanti ni. Jadi itu juga tanggungjawab. Dan satu lagi, ini informasi berkaitan dengan 5 carta ataupun 5 bangunan tertinggi, menara lah di Malaysia ni. Merdeka 118. Ya, Merdeka 118. Lepas itu keduanya ini di Wingcom Landmark 81. Ya. Tadi menara 118 tu 678.9 meter. Jauh ni meninggalkan. Yang kedua tu 461.2 meter. Lepas tu KLCC lah, Petronas Towers. 451.9 meter. Ya. Dan itulah ni antaranya ada Exchange juga 106 dan juga Autograph Tower. Okey, dan hari Isnin nanti kita akan terus bersama di MHI dengan satu lagi perkongsian yang sangat menarik dan juga penting. Ini berkaitan dengan kemudahan kepada golongan OKU. Macam mana kita nak tahu macam satu bangunan tu mesra dengan golongan OKU kan? Itulah. Bilik airnya, jalannya kan, naik liftnya. Jadi itu juga. Baik. Kita tinggalkan anda hari Jumaat hari ini MHI. Ini kita ni. Oh ini. Ni apa? Tuan dia panggil balik ayam itik semua. Oi, awak teruja sangat ni. Oh, sebab dia kena dengar. Okey, kita dengar dulu. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Dia tak nak, dia takut ada. Ada saya pun ada masuk pada orang. Abang